Temu Bual Radio. Well, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama-sama kami untuk waktu ini. Ziana Nasir akan terus mengemudi jajaran waktu ini. Kita ikuti Temu Bual Radio yang mana kali ini kita nak bercakap mengenai isu lot lidi dalam kontrak jualan dan pembelian tanah telah lama sebenarnya yang menjadi persoalan yang menimbulkan dari segi kebimbangan dalam kalangan pembeli dan juga para pakar harta tanah. Dan fenomena ini bukan sekadar melibatkan isu-isu teknikal, malah ia melibatkan hak asasi pemilikan harta dan keadilan dalam transaksi hartanah dan ia seringkali menjadi punca konflik antara pembeli, penjual sebagai pemaju dan pihak berkuasa walaupun hakikatnya lot lidi wujud daripada hak milik yang sah. Jadi untuk menjawab segala persoalan, segala dilema yang mungkin anda juga hadapi, hari ini bersama-sama kita tetamu khas yang amat arif dalam isu ini, Tuan Jaya bin Abu yang merupakan pengarah bahagian pengurusan dan perundangan tanah, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Ziana. Ya, baik. Terima kasih kerana bersama-sama kami untuk sama-sama juga kita cuba selesaikan dan juga bincangkan segala dilema lot lidi dan penyelesaian itu yang saya rasa ramai yang menanti-nantikan. Anda juga boleh turut serta bersama-sama dengan kami. Kalau ada sebarang soalan boleh tinggalkan di platform media sosial di Facebook kerana kita langsung secara Facebook live waktu ini, juga di WhatsApp bernama Radio 0123983834. Baiklah Tuan Jaya. Sebelum kita pergi lebih jauh berkaitan dengan permasalahan dan apakah antara jalan penyelesaian dan sebagainya kan, apa yang dimaksudkan dengan lot lidi dalam konteks pemilikan tanah di Malaysia terlebih dahulu? Terima kasih, Puan Ziana. Bila kita bercakap tentang lot lidi ini, sebenarnya mentaliti umum berkenaan dengan lot lidi ini sebenarnya adalah lot-lot tanah yang bermasalah lah. So kalau kita nak kupas daripada segi apa yang bermasalah tentang lot lidi ini, maka kita boleh kupas daripada segi dua sudut lah. Satu, lot-lot yang kecil, yang dia punya bukaan dia tidak besar, lebih kurang nisbah dia 1.5, 1:5, dan dia punya berbentuk segi empat tepat dan panjang setiap sisi adalah lebih kurang 80 kaki. So lot-lot yang kecil ataupun kita panggil tirus ini sebenarnya terbit daripada pecahan-pecahan bahagian lah. Pecahan-pecahan bahagian yang dibuat secara sah dan dikeluarkan hak milik yang sah lah. So kita kata proses tu adalah proses pecah bagi daripada satu hak milik yang ramai berkongsi dan kemudian dipecah-pecahkan akibat terlalu ramai pemiliknya, maka pecahan itu membentuk plot-plot tanah yang runcing ataupun tirus yang bukaannya kecil tadi tu, 1:5 tadi tu. Tetapi daripada segi nak membangunkan lot ini dengan tujuan perumahan sebagainya, kediaman sebagainya, dia memang bermasalah sebab tidak mempunyai bukaan yang cukup. Daripada satu aspek lagi yang menjadi isu yang paling ketara di negara kita bila kita bercakap tentang lot lidi ini sebenarnya adalah racikan ataupun plot-plot tanah yang dipotong daripada hak milik asal. Setiap plot berukuran lebih kurang 3,000 ke 5,000 kaki persegi. Dijual tanpa ada pecahan yang sah dan juga tanpa pemilikan yang sah. Maknanya tuan punya tanah satu lot yang besar, diracik-racik tanah dia tu di atas meja, di atas plan, di atas meja, kemudian dijual. Lot itu tidak dipecahkan dan apabila lot itu tidak dipecahkan, maknanya dia tidak ada hak milik individu. So bila dia tidak ada hak milik individu, maknanya pembeli tidak mendapat hak milik berasingan lah daripada lot tersebut ataupun plot tersebut. Disebabkan inilah juga yang menjadi ataupun timbulnya pertikaian antara pembeli, penjual dan juga pihak berkuasa, atau ada Betul. lagi punca-punca lain? Betul Puan Ziana. Sebenarnya ini juga yang menjadi sebenarnya punca pertikaian di antara pembeli, penjual dan juga pihak berkuasa. Sebagaimana yang saya sebut tadi, bila timbul isu pecahan yang tidak sempurna, pindah milik yang tidak sempurna, bermakna pemilikan yang sempurna itu mengikut undang-undang utama pentadbiran tanah di negara kita, iaitu Kanun Tanah Negara, dia tidak berlaku. Jadi pembeli-pembeli ini mereka tidak mendapat
Tidak boleh sangkalan hak milik dengan izin, indivisibility of title itu tidak dapat diperolehi. So apabila ini berlaku disebabkan jual beli hanya melalui perjanjian bertulis saja. So dia ada perjanjian bertulis. Saya beli tanah daripada Puan Ziana sebagai contoh. Puan Ya. Ziana jual tanah kepada saya dan 10 orang, 20 orang yang lain. Tetapi memang betul saya dapat hak untuk duduk, tetapi saya tidak ada hak milik individu. Kita berpegang kepada perjanjian saja. Ya, itu satu. Dan kemudian bila berpegang kepada perjanjian, pindah milik tidak berlaku, maka pendaftaran nama juga tidak dapat dibuat di dalam hak milik. Hak milik masih lagi nama Puan Ziana sebagai pembeli, sebagai contoh. Saya sebagai penjual, saya sebagai pembeli, money transacted, duit urusan jual beli itu berlaku, tetapi nama tidak dapat didaftarkan dalam hak milik yang berasingan. Kenapa? Kerana hak milik berasingan itu sendiri tidak wujud. Yang ketiga, mungkin juga akibat daripada bila tidak ada pindah milik daripada pemilik asal ini tadi sebagai penjual, maka boleh wujud juga kita kata kemungkinan breach of ataupun kita katakan pelanggaran ataupun kemungkinan perjanjian di pihak penjual. Mungkin dia dah jual kepada 10 orang yang lain, mungkin plot yang sama dia masih lagi jual kepada 10 orang yang lain juga. Itu pun boleh berlaku. Boleh berlaku. Dan yang kita paling risau sekali sebenarnya adalah dalam kebanyakan insiden lot lidi ini, apabila nama pembeli tidak didaftarkan di dalam hak milik berasingan, apabila kita kata tuan punya sebagai penjual tadi meninggal dunia, maka dia boleh pula menjadi, tanah ini boleh menjadi tuntutan kepada ahli warisnya. Sedangkan tanah tersebut telah di quote unquote jual beli kepada para pembeli. Jadi tumbuhnya plot-plot bangunan kediaman yang banyak dalam sesebuah tanah pertanian juga sebenarnya, walaupun tuan punya tanah dia itu seorang saja. Tanah pertanian. Kalau ikut syarat dalam kanun tanah negara, tanah satu-satu tanah pertanian ni dia hanya boleh dibina dengan sebuah saja rumah kediaman, dengan syarat tidak melebihi 1/5 daripada keluasan keseluruhan tanah ataupun 2 hektar mengikut mana yang kurang. Tetapi kalau dah satu tanah pertanian sampai ada 10 biji rumah, tanah milik seorang ada 10 biji, 15 biji rumah, itu boleh mendatangkan masalah kepada pihak berkuasa. Seterusnya, kalau boleh saya sambung sikit lagi, jual beli racikan ataupun pecahan yang tidak sah ini sebenarnya mengadakan plot-plot bangunan-bangunan kediaman yang tidak sah daripada segi kategori dan syarat nyata. Sepatutnya bangunan yang banyak di atas lot-lot tanah-tanah pertanian ini ditukar kategorinya kepada bangunan dan juga syarat nyatanya kediaman. Tetapi ini tidak. Rumah kediaman masih lagi banyak rumah kediaman dalam satu lot tanah pertanian. Okey, itu dia realitinya apa yang berlaku hari ini. Dan kita lihat sendiri Tuan Jaya zaman dah serba canggih tapi masih ramai lagi yang terjebak dengan pembelian tanah lot lidi ini. Kalau menurut statistik yang dikeluarkan oleh Plan Malaysia pada 2018, tak silap saya, ada lebih 381,000 lot kecil di Malaysia. Jika lot lidi ini tidak iktiraf, tapi kenapa ia masih lagi berluasa? Tak ada ke badan tertentu yang memantau ataupun bagaimana dengan akta di Malaysia ni? Ada tak akta yang betul-betul dapat kata menyelesaikan segala masalah berkaitan dengan lot lidi di negara kita ni? Okey, terima kasih Puan Ziana. Very good question. So sebenarnya bila dikatakan kita ada 300 lebih lot lidi ataupun lot yang bermasalah tersebut untuk dibangunkan, mungkin daripada figure ataupun statistik tersebut sebahagiannya sebenarnya merujuk kepada lot-lot yang saya kata tadi itu, pecahan-pecahan yang sah. Dia masih lagi pecahan yang sah, tetapi bentuknya itu bentuk-bentuk lidi. Tak sempurna lah. Tidak sempurna ataupun kita kata kecil, susah nak dibangunkan dengan kediaman. Tanah-tanah pertanian yang kecil, berbentuk dengan bukaan yang sangat limited dan lebih kepada memanjang. Jadi menyukarkan sebenarnya tuan-tuan punya tanah ini untuk membangunkan tanah mereka untuk kategori bangunan kediaman. Nah, itu satu part. Tetapi yang menjadi tajuk perbualan kita pada hari ini sebenarnya ada lot-lot racikan-racikan yang tidak sah ini. Yang tidak sah dan kemudian dijual beli tanpa ada pindah milik yang sah. Ini sebagaimana yang disebut oleh Puan Ziana sebentar tadi, mengapa
perkara ini berleluasa sifatnya. Mhm. Okey. Ada beberapa faktor lah pada saya yang kita lihat sebenarnya kenapa uh, lot lidi ini menjadi satu fenomena ataupun kita kata satu bentuk tarikan lah, Jadi pilihan lah. jadi pilihan. Ya. Yang pertama saya lihat sebenarnya mungkin sebab tak ada pun kajian yang spesifik. Sebenarnya banyak kajian tentang lot lidi ini, tetapi kita nak kata umumnya hari ke hari kita faham bahawa di negara kita ini kita bercakap tentang soal kenaikan harga ataupun nilaian tanah. Jadi kemampuan ataupun kita kata purchasing power untuk membeli lot tanah kediaman ini semakin kurang apabila tanah-tanah untuk lot kediaman ini dijual dengan harga-harga yang mengambil kira harga-harga potensi. Ya. Jadi orang nak beli tanah pertanian ataupun tanah kediaman rumah pada hari ini mahal. Jadi most of the people dia kata kalau dia boleh beli tanah dengan anggaran 30 ke 40 ribu untuk 3 ribu dan 4 ribu kaki persegi, dia boleh buat rumah. Standard 3 ribu, 4 ribu kaki persegi ni mungkin sebuah banglo. Walaupun bukan banglo agam tetapi sebuah banglo. Dia kata why not? So duduk ajalah. Dan satu kemampuan purchasing tadi. Dan yang menyumbang pula kepada purchasing power ni tadi, yang support kepada purchasing power ni, saya lihat sebenarnya ada satu lagi isu yang sangat besar yang Puan Ziana sebut tadi. Tak ada ke undang-undang untuk address isu ni? Sebagai orang kata sebagai pencegah. How to combat this? Sebenarnya untuk makluman Puan Ziana, sebenarnya undang-undang pentadbiran tanah kita, kanun tanah negara sebenarnya mempunyai perundangan ataupun punca kuasa yang cukup yang memberikan kuasa kepada pentadbir tanah ataupun pihak berkuasa dalam pentadbiran tanah untuk mengambil tindakan. Tetapi isu yang sering timbul pula di peringkat pihak berkuasa ini adalah apabila tindakan kita mula ambil kepada kesalahan lot lidi ini, apabila pembangunan itu sudah melanggar kategori dan syarat nyata, pengakhirannya itu untuk makluman Puan Ziana adalah tanah itu akan dilucut hak, dirampas menjadi tanah kerajaan. Okey. Jadi kita lihat dia satu bentuk combative action. Ujungnya dia akan meletakkan tanah itu kepada kerajaan. So kerajaan kena deal pula dengan pembeli-pembeli ni tadi. Itu satu. Okay. Di peringkat pihak berkuasa perancangan juga sebenarnya apabila tanah-tanah ini letaknya dalam kawasan-kawasan yang diwartakan sebagai kawasan pihak berkuasa tempatan, maka pihak-pihak berkuasa tempatan ataupun kita kata dalam konteks planning ataupun konteks perancangan, pihak-pihak berkuasa perancangan ini juga mempunyai peruntukan-peruntukan yang mencukupi untuk mengambil tindakan. Sebenarnya apabila rumah-rumah kediaman ini dibina tanpa kelulusan yang sah daripada pihak-pihak berkuasa lah. Tetapi isunya sekali lagi tadi, sekiranya maknanya saya lihat sebenarnya mungkin satu faktor kekangan daripada segi penguatkuasaan, daripada segi tenaga kerja itu, dan kemudian saya lihat mungkin fokus ataupun tumpuan di pihak-pihak berkuasa ini is not so much on the enforcement dalam isu ni, mungkin fokus tidak diberi. Kalau ada pun fokus diberi, ianya dalam banyak keadaan selalunya adalah berdasarkan case by case basis saja, berdasarkan aduan. Tetapi fokus yang lebih penting adalah prioriti yang lebih penting adalah ke atas perkara-perkara yang lain. Jadi all in all, apabila kurangnya penguatkuasaan, perkara-perkara yang salah itu lama kelamaan adalah bisa tegal biasa. Orang melihat bahawa mungkin perkara yang salah itu lama kelamaan bila tidak ada tindakan apa-apa tindakan penguatkuasaan, maka umum orang menganggap benda itu betul. Dah jadi kebiasaan. Dah jadi dah kebiasaan. No worries. Jadi tak perlu nak risau apa-apa. Biarlah tak ada hak milik pun, janji kita boleh duduk, pihak berkuasa bukan ambil tindakan pun. After all, kita duduk sini berapa lama je kita nak duduk. Tak ada hak milik pun tak apa. Besok kita mati, bukan kita bawa pun hak milik ni. Maknanya macam pejam mata je lah macam tu. Pejam mata je lah. Okay. So that is the risk yang pembeli-pembeli ini sanggup mengambilnya lah. Baik, okey, kita ada soalan di Facebook bernama Radio Waktu Ini. Encik Jamal, dia tanya macam ni, Tuan Jaya. Saya ada satu bahagian tanah dari 10 bahagian tanah orang lain.
Soalan dia, macam mana nak jual? Perlu ke cari setiap owner 9 tanah lain tu bagi tahu dan minta persetujuan untuk dia jual? Okey. Bagus soalan ni. Cik Jamal yang bertanya ni sebenarnya dia adalah dalam konteks soalan dia ni, kalau saya faham secara betul, beliau merupakan tuan punya bersama. Hmm. Cik Jamal ada bahagian, ada share dalam satu hak milik tersebut. Mhm. Cik Jamal ada share, Jaya ada share, Puan Ziana ada share. Ya, Jadi soalan Cik Jamal tu, share dia tu boleh tak dia jual? ya. Perlukah dia mendapat kebenaran Ziana dan Jaya untuk jual? Mhm. Sebenarnya tak perlu. Cik Jamal boleh jual dia punya share tu. As long as dia ada share, dia ada bahagian yang tak dipecahkan, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2, dia boleh menjual share dia tersebut Mhm. melalui kaedah yang kita sebut pindah milik. Mhm. Siapa yang beli, maka dia pula akan berkongsi pemilikan tanah tersebut dengan 9 orang yang lain. Mhm. Jadi soalan Cik Jamal, perlu ke dia cari lagi 9 orang tu? Tak perlu. Tak perlu. Okey, Okey. harap menjawab ya Ya. soalan Cik Jamal tu. Okey, maknanya kata di awal tadi memang kita ada akta. Ya. Ada akta Ya. untuk penyelesaian terhadap segala masalah lot lidi di Malaysia ini. Okey, Hmm. satu lagi perkara berkaitan dengan mekanisme serah balik dan beri milik semula atau SBBS ni. Menurut Kanun Tanah Negara, itu apa yang dimaksudkan dengan serah balik dan beri milik semula? Wow, Puan Ziana bila sebut serah balik beri milik semula ni, Tu macam mana tu? bunyinya macam Puan Ziana ni dah into land administration lah. Jadi tahniahlah Puan Ziana. So sebenarnya serah balik peruntukan serah balik dan beri milik semula ataupun dalam National Land Code, Kanun Tanah Negara, surrender and re-alienation ni sebenarnya adalah satu peruntukan yang disediakan kepada tuan punya tanah untuk memajukan tanah ni. Jadi peruntukan ini sebenarnya adalah peruntukan pindaan. Asal Kanun Tanah Negara, bila Kanun Tanah Negara mula berkuat kuasa pada 1 Januari 1966, tidak ada peruntukan ini. Kemudian as kita progress, as keperluan itu keperluan itu menjadi satu benda yang kerajaan perlu fikirkan, bagaimana nak mendatangkan kemudahan kepada tuan-tuan punya tanah bagi maksud nak memajukan tanah ni. Jadi alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala beri ilham kepada our predecessors lah, maknanya orang-orang sebelum kami dalam pentadbiran tanah dapat memikirkan satu peruntukan yang dinamakan surrender and re-alienation, serah balik dan beri milik semula, sebagai satu mekanisme pemajuan ataupun pembangunan tanah, di mana melalui kaedah ini tuan punya tanah dia akan serahkan tanah dia kepada kerajaan, supaya bahagian daripada tanah yang diserahkan itu akan diberi milik semula kepadanya dalam bentuk ataupun dalam unit yang berbeza ataupun unit yang berbeza-beza berbanding dengan tanah yang diserahkan. Sebagai contoh, saya ada satu lot tanah pertanian 5 ekar. Jadi saya serah balik kepada kerajaan untuk supaya dalam permohonan saya itu saya minta kerajaan beri milik semula, kerajaan maksudnya di sini kerajaan negeri, supaya kerajaan negeri beri milik semula tanah itu kepada saya untuk pelbagai tujuan. Dia boleh jadi daripada pertanian tadi keseluruhannya bangunan kediaman, ataupun dia boleh jadi juga keseluruhan yang diserahkan tanah pertanian bila diberi milik semula, sebahagiannya bangunan kediaman, sebahagiannya bangunan komersial, ataupun dia boleh jadi juga yang diserahkan keseluruhannya itu pertanian, bila diberi milik semula itu dalam bentuk pembangunan bercampur. Okey, cumanya bila diberi balik itu, adakah berdasarkan apa yang kita minta ataupun apa yang ada? Wah, bagus, very good question. So dia berdasarkan permintaan ataupun permohonan tuan punya. So dia minta kepada pihak berkuasa negeri ataupun kerajaan negeri, aku serah supaya kerajaan negeri bagi milik kepada aku dalam kategori sebagaimana yang aku mohon. Sebahagiannya aku nak mohon bangunan kediaman. Kau bagi aku bangunan kediaman. Sebahagiannya mungkin aku nak bangunkan dengan komersial ataupun perniagaan. Pihak berkuasa negeri bagi aku perniagaan. Mungkin sebahagian juga aku nak plot industri. Jadi kerajaan negeri bagi aku plot industri. Bila kerajaan negeri bersetuju dengan permohonan
daripada tuan punya ini melalui mekanisme serah balik dan beri milik semula ini. Yang pertama sekali, persetujuan ataupun kelulusan pihak berkuasa negeri itu mestilah berasaskan ataupun berdasarkan bahawa pembangunan yang dimohon oleh tuan punya ini tadi sudah mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa perancangan. Daripada segi undang-undangnya dia adalah teratur. Ya. Dan kemudian kesan pemberi milikan semula tersebut, tuan punya tadi sebagai pemohon, dia perlu bayar kepada pihak berkuasa negeri dalam bentuk premium dan cukai-cukai tanah yang baru. Oh, macam tu adakah bila kita nak menggunakan yang serah balik dan beri milik semula ni sebagai pemilik tanah, kita perlu lantik individu lain ataupun mungkin ejen ke apa mereka yang lebih pakar untuk menguruskannya, ataupun diri kita je, kita boleh je pergi untuk Okey. uruskan sendiri. Baik. So dari sudut kalau kita tengok daripada sudut kanun tanah negara Puan Ziana, sebenarnya bila kita tengok daripada sudut kanun tanah negara, dia tidak ada keperluan untuk melantik juru perunding. Oh, tak perlu Tak perlu. Daripada Okey. segi sudut kanun tanah negara, tak perlu. Tuan punya tanah dia boleh mohon kepada pejabat tanah. Cumanya proses tu renyah tak? Okey. Jawapan saya tu sebenarnya tadi 50%. Okey. The other 50% is bila dia melibatkan pemajuan dan pembangunan, Puan Ziana, jadi KTN tak boleh berfungsi secara sendiri. Kanun tanah negara, dia perlu support daripada undang-undang perancangan. Iaitu kita dalam konteks Malaysia ni, kita ada Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 dan kalau di wilayah persekutuan kita ada Akta Perancangan Wilayah Persekutuan 1982. So, dalam kedua-dua akta berkenaan perancangan ini disebut apabila tuan punya tanah nak memajukan, nak membangunkan tanahnya tadi, dia perlu melantik juru perunding. Dia tak boleh deal directly dengan planning authority. Dia perlu lantik juru perunding. Siapa dia juru perunding ni, Puan Ziana? Sama ada arkitek, jurutera ataupun juru perancang bandar. Supaya apa? So dalam konteks serah balik dan beri milik semula ini adalah juru perancang bandar agar layout pelan susu atur yang nak dimohon oleh tuan punya daripada kerajaan negeri itu tadi approve, diluluskan oleh pihak berkuasa. Baik. Faham. Okey, setakat ni saya faham. Okey. Cumanya ada tak dokumen-dokumen penting yang perlu disediakan sebelum kita nak kemukakan permohonan SBBS ni? Okey. Nombor satu sekali, di peringkat permohonan, tuan punya tanah melalui dia punya juru perunding tadi, dia perlu tender plan layout dia lah, cadangan layout yang dia nak mohon tu, supaya dia punya juru perunding ni boleh deal dengan pihak berkuasa perancangan bagi maksud layout plan itu ataupun plan susun atur itu diluluskan oleh pihak berkuasa perancangan tempatan. Okay. So dalam konteks Semenanjung Malaysia ni kita ada pusat sehenti ataupun kita namakan jawatan kuasa OSC, One Stop Center, yang berpangkalan di pihak-pihak berkuasa tempatan kita. So dapatkan kelulusan layout dulu. Yes, your development is in tandem with zoning. Maknanya rancangan tempatan satu-satu kawasan. Apa yang you nak buat ni sebenarnya daripada sudut perancangannya is doable. Tak ada masalah. So get the layout tu, pelan susu atur tu, luluskan dulu. Dah lulus layout tu tadi, Puan Ziana, maka melalui juru perunding yang dilantik oleh tuan punya tadi, maka dia perlu pula menyediakan plan pre-com, plan prahitungan, itu perlu disediakan oleh juru ukur tanah Malaysian untuk buat submission ke pejabat tanah pula. So di pejabat tanah dia perlu isi borang 12D lah. Borang 12D, D itu capital D. Maka bila dia isi borang 12D, maka pejabat tanah akan proses lah. Pejabat tanah akan proses, sediakan laporan dan kebiasaannya laporan itu not so much of laporan lah sebab daripada segi teknikalnya cadangan daripada tuan punya tadi is viable. Jadi pejabat tanah akan proses, bawa kepada pejabat PTG, pejabat PTG akan proses dan bawa kepada kerajaan negeri ataupun kita kata Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk diputuskan. Okey, itu dia punya proses dan juga prosedur, syarat-syarat sebagainya. Kena ada plan layout dan sebagainya semua. Sebab tu kena lantik pihak yang ada kepakaran dari segi itu. Betul. Cumanya tak ada benda yang percuma kat dunia ni, saya rasa. Betul. Okey, pasti ramai juga nak tahu berapa anggaran yuran bagi permohonan SBBS dan apakah faktor yang mempengaruhi jumlah
bayaran tersebut? Okey. Mhm. Ini sebenarnya yang ramai juga orang nak tahu sebenarnya. Kalau kita kata daripada segi fee permohonan di pejabat tanah untuk SBBS ni, Mhm. sebenarnya fee tu fee ini sebenarnya yang umum kena tahu bahawa pentadbiran tanah ini merupakan hal ehwal ataupun bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi fee ini adalah berbeza dari satu negeri ke satu negeri. Okey. Di Negeri Sembilan mungkin 100, Mhm. di negeri lain mungkin 200. Ada di negeri lain mungkin 300 dan 500. But in average, secara average dan secara puratanya, fee permohonan itu adalah di antara 100 ke 300 ringgit. Mhm. Fee permohonan. Ya. Maknanya permohonan di pejabat tanah. Tetapi bila kita melibatkan profesional, Mhm. juru perancang bandar dan juga juru ukur tanah berlesen, fee profesional ini sebenarnya digovern ataupun dikawal oleh peraturan-peraturan berkaitan dengan profession itu. Contohnya kalau juru perancang bandar dia ada planners punya fee, professional planners fee. Kalau juru ukur tanah berlesen dia ada upah ukur ataupun dia kata fee pengukuran. Jadi fee pengukuran ini dia berbeza-beza mengikut skala keluasan dan juga berapa jumlah hak milik yang bakal terbit daripada perancangan tersebut. So di situ saja mungkin dianggarkanlah Puan Ziana tidak kurang dari RM50,000 lah. Okey. Dan mungkin akan bertambah mengikut keluasan tanah ataupun berapa banyak plot-plot yang Ya. akan terhasil daripada pembangunan tersebut. Takkan sama antara satu plot dan sebagainya. Betul. Okey, perlu lihat juga dari segi keluasan dan sebagainya lah Ya. dan juga keperluan. Ada beberapa soalan lagi ni. Okey, masa tak banyak tapi tak apa saya nak kongsikan juga. Cik Jamal tanya lagi ni, tuan, adakah juru perunding tu yang kita panggil surveyor? Itu satu. Dan kata Syaril Pandat Lamat pula, boleh tahu maksud kontrak jualan dan pembelian tanah untuk isu lot lidi ni? Soalan yang kedua tu apa, Puan Ziana? Maksud kontrak jualan dan pembelian tanah untuk isu lot lidi ni. Okey. Apa dia maksudnya? So, soalan pertama daripada Cik Jamal tadi, adakah Juru juru perunding perunding. itu bermaksud juru ukur tanah? Surveyor. Surveyor, land Aha. surveyor. Ya. Okey. Juru perunding itu dalam konteks serah balik dan beri bilik semula ini, dia adalah juru rancang bandar, town planner Okey. dan juga juru ukur tanah berlesen. Kalau JTB lah. Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris dia LS lah, License Surveyor. License Land Surveyor. Okey. Itu soalan Cik Jamal. Soalan yang satu lagi tadi dia Syaril? kata kontrak. Kontrak jualan apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah saya ada sebidang tanah. Okey, saya ada sebidang tanah. Tanah pertanian lah kebiasaannya. So tanah pertanian ini berdasarkan keluasan saya boleh jual kepada pembeli. Kalau saya nak jual kepada seorang, minimum pembeli itu mestilah seorang kalau tanah saya itu seekar. Sebagai contoh, tanah saya seekar ataupun kurang seekar. Satu hak milik. Saya boleh jual pada Puan Ziana seorang aja. Saya tak boleh jual kepada dua orang sebab ada batasan pindah milik dalam kanun tanah negara. Tapi sekarang ni saya tak go by that sebab saya ada halangan. Saya ada halangan. So saya tak boleh buat jual beli secara sah. Jadi untuk bid pindah milik ataupun jual beli yang sah tadi, apa yang saya buat adalah ada 10 orang pembeli. Disebabkan saya ada halangan untuk pindah milik tanah saya secara sah, mengikut peruntukan dalam kanun tanah negara, saya buat perjanjian aja. Saya tanda tangan perjanjian dengan 10-15 orang. Saya buat kontrak. Jadi dalam kontrak tu saya berjanji antara lain saya akan jual plot-plot lebih kurang 3,000 ke 5,000 kaki mengikut saya punya keluasan lah yang saya tentukan, dan saya tandakan dalam plan. Saya buat sketch plan ke, dan di atas tapak mungkin saya lantik saya punya surveyor, just orang kata untuk kerja yang mudah je, plot the land, tandakan plan itu, plot 1, plot 2, plot 3, beli ini dengan harga 30,000 dan you dapat plot ini, you boleh bina rumah. Jadi simple je. Jadi saya pun okey, tanahnya ada. Dalam perjanjian tersebut mungkin dia kata dia dah undertake lah, dia dah declare siap-siap sebagai penjual. Saya takkan bagi you title in continuation ataupun saya takkan bagi you hak milik berasingan, hak milik individu.
you sebagai pembeli, you dah ada jual beli secara sah, jual beli yang sah ni, sebab ada transacted money, perjanjian pun dimatikan stamp, you duduklah situ sampai bila-bila. Saya takkan bagi you vacant possession in the sense that saya takkan bagi you hak milik yang sempurna. You takkan dapat hak milik bawah you sebagai pembeli. Jadi pembeli ni fikir, pergi lantak lah, apa perlunya hak milik kan. As long as aku boleh duduk, aku duduk je lah. Pembeli fikir macam tu. Ya. Mungkin juga ada juga penjual tadi, dia berjanji bahawa dia akan serahkan hak milik individu upon certain period of time selepas jual beli itu. Tetapi itu tidak dilakukan oleh penjual. Dia mungkir. Ya, itu yang bahaya tu. Ya, itu yang bahaya tu. Seolah-olah dia beli, maknanya pembeli ini beli projek terbengkalai lah. Jadi dia tak dapat apa yang sebenarnya dijanjikan, sedangkan duit belian itu telah sempurna. Okey, masa kita tak banyak, apa nasihat Tuan Jaya sendiri yang wajar diberikan kepada orang ramai yang mungkin berhasrat nak beli ni tanah lot lidi? Secara ringkas saja. Okey. Nombor satu sekali, mengambil kira semua faktor yang ada dalam negara kita. Betul, kita mungkin ada modal dan kita mungkin mencari lot-lot yang bersesuaian sebagai tapak kediaman. Satu tanah untuk kita duduk, dan kita mungkin berharap untuk kita warisi kepada ahli waris ataupun ahli keluarga kita yang akan datang. Ini merupakan satu keputusan ataupun investment ataupun kita kata satu perkara yang penting juga, pemilikan harta yang sempurna ini. Jadi setidak-tidaknya walaupun kecil, walaupun tirus bentuknya, pastikan kita mendapat satu hak milik yang didaftarkan di atas nama kita sebagai pembeli. Ini bagi mengelakkan pelbagai risiko yang boleh timbul di masa akan datang. Ya. Jadi itu satu. Kerana kita lihat bahawa tanpa pembelian yang kita kata pembelian yang tidak mendatangkan hak milik individu ataupun hak milik berasingan ini, antara risiko-risiko yang kita tak mahu adalah sebenarnya tuntutan-tuntutan daripada tuan punya tanah ataupun waris tuan punya tanah, dan lebih buruk lagi daripada sudut pembangunan yang kita beli itu mungkin tidak viable daripada sudut teknikalnya pun. Sebab dia tak ada plan yang diluluskan, jadi mungkin faktor bencana alam, tanah itu mungkin rendah, mungkin boleh ditenggelami air dan sebagainya, kerana tidak ada peparitan ataupun infra yang sempurna, itu pun sebenarnya boleh mendatangkan mudarat kepada harta benda kita. Jadi setidak-tidaknya lah pada saya, pastikan bahawa apabila kita berjual beli, ada benda yang kita perolehi bukan saja secara fizikal, tetapi juga kita mendapat hak milik yang sah didaftarkan atas nama kita, dan daripada hak milik yang sah itu kita mendapat hak milik tidak boleh disangkal menurut kanun tanah negara. Ya, baik. Terima kasih banyak-banyak Tuan Jaya bin Abu untuk ilmu yang sangat berguna kepada kita semua, sebab ada juga yang kata topik hari ini menarik, ada rekod tak? Memang Cik Fairuz, kita ada rekod. Okey, boleh tengok balik semula di live Facebook ni kerana akan kekal di sini apa saja yang kita bincangkan. Terima kasih sekali lagi Tuan Jaya yang merupakan pengarah bahagian pengurusan dan perundangan tanah Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan untuk Temu Baru Radio. Kali ini rasanya perlukan masa lagi sebenarnya untuk kita kupas lagi banyak perkara kan, bila sebut tentang segala dilema yang dihadapi oleh rakyat Malaysia ni kan. Ada masa diorang kita jemput lagi, okey? InsyaAllah. Okey, terima kasih Puan Ziana, terima kasih Bernama. Sama-sama. Terus setia bersama-sama kami Bernama Radio untuk anda.